Warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kepulauan 4 yang terdiri daripada 5 orang ahli untuk subjek Basic Bahasa Arab SEM khas UHB 11402 Seksyen 7 ingin membentangkan slide bertajuk Majlis Perkahwinan Orang Arab. Isi kandungan bagi slide yang bertajuk Majlis Perkahwinan Arab ini terdiri daripada 5. Yang pertama ialah proses pemakaian majlis. Yang kedua, makanan yang dihidangkan. Yang ketiga ialah proses dan persediaan majlis perkahwinan. Yang keempat, aktiviti selepas pernikahan. Dan yang terakhir ialah kos perkahwinan. Majlis Perkahwinan Arab merupakan satu pesta yang diraikan dengan sangat mewah serta kaya dengan adat dan tradisi. Adat urusan mereka semestinya berbeza dengan adat dan tradisi orang Melayu di Malaysia. Hal ini demikian kerana adat dan tradisi merupakan lambang identiti sesebuah masyarakat. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin menerangkan berkenaan poster yang telah kumpulan kami sediakan. Kami telah membuat poster berkenaan Majlis Perkahwinan Orang Arab. Seperti yang kita tahu, setiap budaya dan kaum di seluruh dunia mempunyai budaya perkahwinan tersendiri. Seperti masyarakat Arab, mereka mempunyai pelbagai adat dan budaya. Antaranya ialah malam henna. Malam henna atau dikenali sebagai gomorah ialah malam yang diadakan sehari sebelum majlis perkahwinan berlangsung. Majlis henna ini dilakukan di rumah pengantin perempuan dengan kehadiran wanita-wanita dari kedua-dua belah pihak pengantin sambil berkenalan dengan lebih rapat. Seterusnya, pengantin lelaki dan perempuan akan mengenakan busana yang menarik dan indah. Pengantin perempuan akan mengenakan abaya, manakala pengantin lelaki akan mengenakan thawb di hari perkahwinan mereka. Budaya yang kedua ialah zafar. Zafar ialah perarakan perkahwinan atau dikenali perarakan muzik yang sangat mewah dan meriah kerana adanya pemain band di drums, bagpipes dan belly dancer serta beberapa orang lelaki yang membawa pedang berapi diiringi dengan muzik. Sebelum kumpulan zafar sampai ke rumah pengantin lelaki, ahli keluarga mereka akan mengadakan pesta dan diakhiri dengan makan-makan bersama ahli keluarga. Seterusnya, budaya yang ketiga ialah jalsah gahwa. Jalsah gahwa ini ialah satu perbualan santai di antara keluarga pengantin yang hanya sekadar minum kopi atau teh dan disertai dengan sedikit manisan bersama-sama untuk mengeratkan silaturahim di antara keluarga pengantin. Seterusnya, saya ingin menerangkan berkenaan makanan tradisional yang terdapat di Majlis Perkahwinan Orang Arab. Yang pertama ialah tabole. Tabole ialah pembuka selera atau dikenali sebagai meze yang diperbuat daripada parsley, tomato, bawang, gandum bulgar dan diperasakan dengan minyak zaitun, jus lemon, garam dan lada. Seterusnya ialah kibeh. Kibeh ni ialah makanan bergoreng berasaskan daging, bawang, pijirin. Bahan-bahan tersebut dilumatkan sehingga menjadi paste dan dicampurkan bersama beberapa jenis rempah dan dibentuk seperti berbola berbentuk bujur. Dan makanan yang terakhir ialah baklava. Baklava ini ialah pastry pencuci mulut tradisional orang Arab yang sangat terkenal berintikan pelbagai jenis kacang cincang dan pemanis seperti sirap dan madu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin menerangkan berkenaan pemakaian pengantin dan tetamu di Majlis Perkahwinan Arab. Bagi perempuan, pengantin perempuan akan mengenakan abaya yang diserikan dengan sulaman benang dipakai menutupi kaki dan diperbuat daripada kain kapas, campuran nailon dan polister. Selain itu, pengantin perempuan juga turut mengenakan busya yang dipakai untuk menutupi muka. Busya ini ialah sehelai kain jarang yang membolehkan pemakaiannya melihat. Selain itu, bagi pengantin lelaki, mereka akan mengenakan thawb yang diperbuat daripada sutera yang berwarna putih. Mereka juga memakai futrah di kepala dan memakai bis di luar thawb pada waktu tertentu.
berfungsi sebagai penghormatan menghadiri majlis dan hari perayaan. Nama saya Rahman Hamimi bin Abdul Hamid. Saya akan menerangkan tentang makanan yang terdapat dalam majlis jamuan perkahwinan orang Arab. Terdapat beberapa makanan yang dapat kita kenali daripada majlis ini. Antaranya ialah 1. Hopsa. Hopsa merupakan makanan autentik orang Arab yang selalunya dihidangkan bersama lauk ayam. Ianya terdiri daripada nasi bukhari, ayam, cili hijau, bawang besar dan 6 jenis campuran rempah. Selepas itu, terdapat juga hunafa. Hunafa ini adalah pencuci mulut tradisional di Timur Tengah. Makanan ini dibuat dengan pastry filo yang diparut. Ianya direndam dalam sirap yang berasaskan gula dan dilapisi dengan keju ataupun kacang pistachio. Seterusnya, terdapat juga minuman yang digelar Syai Halib. Syai Halib ini merupakan teh yang terkenal di Yaman. Teh ini dibuat dengan menggunakan susu sejat ataupun susu penuh krim. Teh ini dicampurkan dengan buah pelaga dan bunga cengkeh bagi memperasakan teh. Campuran susu akan dibiarkan mendidih selama beberapa minit. Kemudian satu uncang teh akan dibubuh dan dididih bagi memperasakan susu. Akhir sekali, terdapat juga tamis. Tamis ini merupakan roti yang sangat digemari oleh orang Arab. Roti ini merupakan roti yang amat serupa dengan roti nan di Malaysia. Roti ini selalunya dicicah dengan kuah musyakkal yang merupakan kuah yang dibuat daripada kacang kuda yang dikisar dan dibubuh lada hitam dan keju tabur di atasnya. Terdapat juga kuah hibah. Kuah hibah ini adalah merupakan kuah yang diperbuat pada hati lembu cincang yang dimasak dengan tomato dan bawang putih. Assalamualaikum, nama ni Beri Nurul Syafiqah. Okey, sekarang saya akan pergi ke selanjutnya, iaitu proses perkahwinan. Seperti yang kita tahu, proses perkahwinan masyarakat Arab dengan masyarakat Melayu adalah sama dan terdapat sedikit sahaja perbezaan. Okey, yang pertama ialah tolbih. Tolbih merupakan satu upacara pembacaan doa Al-Fatihah yang dilakukan sebelum mulanya sesuatu pernikahan, dan perkara ini merupakan salah satu perkara yang wajib. Okey, perkara ini dijadikan simbolik kepada pinangan pihak lelaki terhadap pihak perempuan. Macam kalau di Malaysia, tolbih ini seakan-akan peminangan. Yang kedua, selepas berlakunya upacara tolbih dan pinangan itu diterima oleh pihak perempuan, mereka akan mengadakan malam hina. Malam hina ini dinamakan sebagai gomroh atau radwa. Okey, radwan ini merupakan satu majlis tari menari untuk meraihkan pasangan yang ingin berkahwin dan sebagainya, serta sebagai tanda perpisahan radwa. Okey, radwan ini merupakan satu majlis tari menari untuk meraihkan pasangan yang ingin berkahwin dan sebagainya, serta sebagai tanda perpisahan Seterusnya, selepas berlakunya dua proses tersebut, maka majlis perkahwinan pun diadakan. Majlis perkahwinan ataupun kad Alkitab telah dilakukan dengan gilang gemilang dan dihadiri oleh semua masyarakat Arab. Mereka juga ada maharnya tersendiri dan dikatakan mahar bagi pengantin perempuan dalam lingkungan 100,000 dinar hingga ke 300,000 dinar.
Dan mahar ini merupakan satu pembayaran yang dilakukan oleh pihak bagi pengantin perempuan dalam lingkungan 100,000 dinar hingga ke 300,000 dinar. Dan mahar ini merupakan satu pembayaran yang dilakukan oleh pihak pengantin lelaki kepada pihak pengantin perempuan dalam bentuk barang maupun duit. Seterusnya, untuk kemuncak acara, mereka mengadakan pemotongan kek. Sama juga seperti Malaysia. Mereka mengadakan pemotongan kek ni sebagai salah satu tanda berakhirnya majlis perkahwinan tersebut. Dan bagi sesetengah masyarakat Arab, mereka memotong kek menggunakan pedang pusaka warisan turun-temurun mereka. Bagi yang berkemampuan dan yang tidak berkemampuan, mereka melakukan upacara memotong kek seperti sebiasa. Okey, itu saja proses perkahwinan masyarakat Arab. Terdapat persamaan dan sedikit saja perbezaan di situ. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang proses perkahwinan orang Arab. Pertama sekali, acara tari menari akan diadakan pada hari pertunangan yang biasanya dilakukan sebulan sebelum pernikahan mereka. Selepas itu, ibu pengantin lelaki akan menyarukan cincin ke tangan pengantin perempuan sebagai tanda pertunangan. Hanya secawan teh atau kopi yang kecil yang akan dihidangkan kepada para tetamu. Para pengantin akan berpakaian mewah bagi menjemput para tetamu yang hadir. Selepas tarikh pernikahan ditetapkan, ahli keluarga pengantin akan pergi dari satu rumah ke rumah yang lain bagi mengedarkan kad jemputan perkahwinan mereka. Ibu bapa mereka akan menyediakan pakaian dan barang-barang kemas bagi mereka. Bukan itu sahaja, semua peruntukan bagi perkahwinan itu akan dibiayai sepenuhnya oleh pihak lelaki, sama ada pakaian pengantin mereka, barangan harian ataupun perabot bagi rumah baru mereka. Sebelum hari perkahwinan, pengantin perempuan akan menerima banyak hadiah dari para tetamu yang hadir ke majlis pernikahan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Sabrina binti Muhammad Farid. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai aktiviti selepas pernikahan masyarakat Arab. Yang pertamanya adalah jalsah gahwah. Jalsah gahwah adalah kombinasi dua perkataan, iaitu jalsah bermaksud sesi dan qahwah bermaksud kopi. Apabila dua perkataan ini digabungkan, ia akan memberi maksud sesi minum kopi bersama keluarga baru. Jalsah gahwah akan diadakan pada waktu senja selepas acara pernikahan. Jalsah gahwah ini akan dihidangkan bersama sedikit manisan seperti baklava. Seterusnya adalah tarian zafin. Tarian zafin adalah tarian menggerakkan kaki ke depan dan ke belakang. Tarian zafin ini akan diadakan setelah habisnya acara jalsah gahwah, iaitu pada malam resepsi. Acara ini akan disertai oleh tetamu untuk menyambut kedatangan mereka. Akhir sekali adalah alunan muzik gambus. Alunan muzik gambus akan diadakan sebagai penutup acara majlis. Alunan muzik gambus ini kini sudah jarang dimainkan oleh masyarakat Arab kerana mereka lebih gemar untuk melakukan pernikahan ala-ala barat. Alunan muzik gambus ini bertujuan untuk mengiringi syair berbahasa Arab yang akan dilantunkan oleh tetamu atau ahli keluarga. Sekian, terima kasih. Nama saya ialah Rasmi Nazri bin Abdul Rahim. Kos perkahwinan. Yang pertama ialah mahar. Kos minimum yang telah ditetapkan oleh kerajaan Arab ialah RM25,000 yang bersama dengan wang ringgit Malaysia iaitu RM27,741.75 sen. Yang kedua ialah kos pakaian pengantin.
Kos pakaian pengantin ini memerlukan RM100,000 dan ke atas. Baju lengkap pengantin lelaki ini bernilai RM50,000 atau lebih, manakala baju lengkap pengantin perempuan bernilai RM60,000 atau lebih. Yang ketiga ialah kos jamuan perkahwinan. Kos jamuan perkahwinan ini memerlukan RM20,000 dan ke atas. RM22,000 sudah mencukupi untuk tetamu undangan dan ahli keluarga sahaja. Dan yang terakhir ialah kos keseluruhan perkahwinan termasuk aktiviti yang telah diadakan, iaitu sebanyak RM150,000 yang bersamaan dengan wang ringgit Malaysia iaitu 166,450.48 sen.